Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan kepada Dr. Zikri bin Muhammad. Nama saya Nurul Umi binti Zainal Abidin. Nama matrik S64342. Hari ini saya ingin membentangkan tentang kajian saya pada hari ini, iaitu kemerosotan biodiversiti di Malaysia. Objektif kajian yang saya lakukan adalah untuk nak mengenal pasti punca kemerosotan kepada biodiversiti. Kedua, untuk nak mengkaji kesan-kesan kemerosotan biodiversiti. Dan yang terakhir adalah untuk nak mengenal pasti langkah-langkah yang boleh kita lakukan untuk nak mengekalkan kualiti biodiversiti di Malaysia. Apa itu biodiversiti? Seperti yang kita semua tahu bahawa biodiversiti merupakan kepelbagaian benda hidup di muka bumi ini, termasuklah flora dan fauna yang merangkumi semua hidupan yang ada dalam ekosistem, termasuklah hidupan laut. Biodiversiti ini wujud oleh kerana terdapat pelbagai habitat dan iklim di muka bumi. Mengapa biodiversiti penting? Seperti yang kita semua tahu juga bahawa biodiversiti itu penting untuk membekalkan sumber dalam bidang perubatan dan juga teknologi terhadap manusia. Kedua, dapat mengekalkan keseimbangan alam. Biodiversiti juga dapat membekalkan perkhidmatan ekologi seperti penanaman bakau, di mana akar pokok bakau tu ditanam untuk mengelakkan berlakunya hakisan pantai. Seterusnya, biodiversiti ini penting untuk menjana ekonomi, di mana penghasilan hutan rekreasi bagi sektor pelancongan. Selain itu, biodiversiti itu penting untuk membekalkan sumber ekologi dan pendidikan. Dan yang terakhir sekali, biodiversiti itu penting untuk membekalkan sumber semula jadi seperti makanan dan bahan mentah untuk hidupan. Tidak kiralah manusia maupun haiwan dan tumbuhan. Okey, seterusnya kita ke sorotan literatur, di mana menurut kajian Guha Sapir 2012, ia berkata, perubahan dalam persekitaran iklim global dan bencana alam yang berlaku di dunia memberikan kesan yang negatif kepada pembangunan manusia dan biodiversiti. Namun begitu, menurut kajian Kaur 2019, biodiversiti adalah penting kerana biodiversiti ini mampu menampung aktiviti ekonomi dan juga pekerjaan melalui bidang pertanian, perikanan, perhutanan, kosmetik dan juga bioteknologi. Menurut kajian MC Leland pula, ia berkata biodiversiti dalam kedudukan yang bahaya dan menurun dengan cepat di banyak bahagian dunia, dan antara sumber utama kehilangan biodiversiti adalah populasi manusia yang saban hari meningkat sekaligus kegiatan manusia, kemusnahan habitat flora dan fauna, perubahan iklim dan bencana alam. Ini membuktikan bahawa kepentingan biodiversiti adalah sangat penting untuk bumi dan juga seluruh hidupan dunia. Kemerosotannya adalah disebabkan oleh pertambahan manusia. Akibat daripada itu, banyak penerokaan dilakukan bagi memenuhi kehendak dan permintaan manusia. Oleh demikian, banyak hutan-hutan ditara, banyak kawasan-kawasan yang diterokai untuk membuat pembangunan. Okey, seterusnya kita pergi kepada hasil kajian soal selidik yang diperoleh. Berdasarkan hasil kajian yang telah kami lakukan, kajian yang dilakukan adalah melalui Google Form yang diedarkan melalui media elektronik. Sebanyak 40 soalan diedarkan, di mana yang terdiri daripada lelaki dan perempuan. Berdasarkan hasil daripada responden, sebanyak 9 orang lelaki telah menjawab soalan dan 31 daripadanya adalah
wanita. Seterusnya, umur responden yang di soal selidik adalah dalam lingkungan umur 18 hingga ke 20 telah menjawab sebanyak 6 orang. Umur 21 hingga 23 tahun telah menjawab soalan seramai 29 orang. Umur 24 hingga 26 tahun telah menjawab seramai 3 orang dan lain-lain umur adalah 2 orang. Total keseluruhan adalah 40 orang. Kita bergerak kepada kesan kemerosotan air terhadap biodiversiti di Malaysia. Hasil laporan kajian terhadap kesan kemusnahan habitat flora dan fauna, di mana 31 responden sangat bersetuju, 7 daripadanya memilih setuju dan 2 memilih kurang setuju. Kesan kemerosotan air terhadap biodiversiti yang kedua adalah peningkatan suhu setempat, di mana 29 orang responden sangat bersetuju, 9 daripadanya memilih setuju dan 2 daripadanya memilih kurang bersetuju. Kesan yang ketiga iaitu kemusnahan bekalan air bersih, di mana 26 responden sangat setuju, 12 daripadanya memilih setuju dan 2 daripadanya memilih kurang setuju. Kesan yang keempat, di mana kegiatan harian atau domestik manusia terjejas. Ini di mana responden memilih sangat setuju seramai 30 orang, diikuti setuju seramai 7 orang dan kurang setuju di mana 3 responden memilih. Akhir sekali, kesan kemerosotan air iaitu penyebaran wabak penyakit, di mana 27 responden sangat setuju, 9 daripadanya memilih setuju dan 4 daripada responden tersebut memilih kurang setuju. Keseluruhannya, kesan kemerosotan air terhadap biodiversiti, responden lebih memilih kesan kepada kemusnahan habitat flora dan fauna. Seterusnya, kesan kemerosotan terhadap biodiversiti melalui tanah, di mana kesan yang pertama iaitu berlakunya kejadian tanah runtuh. Seramai 27 responden sangat bersetuju, 7 daripadanya adalah memilih setuju dan 6 daripadanya kurang bersetuju. Diikuti dengan kesan kedua iaitu kesan mengakibatkan nilai pH tanah berasid, di mana 27 responden sangat bersetuju, 9 daripada responden tersebut setuju dan 4 daripadanya kurang setuju. Dan yang terakhir, kesan kemerosotan tanah terhadap biodiversiti iaitu kemusnahan habitat flora dan fauna. 27 responden memilih sangat setuju dan diikuti dengan 8 responden setuju serta diikuti dengan 5 responden kurang setuju. Kesan kemerosotan terhadap biodiversiti melalui udara. Antara kesannya adalah peningkatan suhu, di mana 28 responden sangat bersetuju, 9 daripadanya memilih setuju dan 3 kurang setuju. Diikuti kesan seterusnya iaitu kejadian gas rumah hijau, di mana 28 daripada responden sangat setuju, diikuti oleh 8 orang responden memilih setuju dan 4 daripadanya memilih kurang setuju. Kemudian, kesan seterusnya iaitu kejadian hujan asid, di mana 25 responden sangat bersetuju, 10 memilih setuju dan 4 daripadanya memilih kurang bersetuju dan seterusnya 1 daripada responden memilih tidak setuju. Kesan seterusnya adalah kesihatan terjejas disebabkan oleh kesan udara terhadap biodiversiti ini. Jadi 29 responden memilih sangat bersetuju, diikuti oleh 6 orang responden memilih setuju dan 5 daripadanya memilih kurang bersetuju. Dan akhir sekali, kesan
udara terhadap biodiversiti di Malaysia di mana kejadian harian manusia terganggu. Ini menyebabkan 28 responden memilih sangat bersetuju, diikuti oleh 7 orang responden memilih setuju dan 4 daripadanya memilih kurang setuju, diikuti oleh seorang daripada responden memilih tidak bersetuju. Ini antara keseluruhan kesan kemerosotan kualiti udara terhadap biodiversiti berdasarkan kajian yang telah kami lakukan melalui soal selidik. Okey, seterusnya hasil kajian daripada punca kemerosotan air terhadap biodiversiti. Rajah di sebelah boleh dapat kita lihat antara punca-punca kemerosotan air terhadap biodiversiti di Malaysia. Punca yang pertama iaitu pembuangan sisa toksik ke kawasan sungai, di mana 31 responden telah memilih sangat bersetuju, 7 daripadanya memilih setuju, 1 daripada responden memilih kurang setuju dan 1 lagi memilih tidak setuju. Punca yang kedua ialah mengakibatkan kejadian tanah runtuh, di mana 22 responden memilih sangat bersetuju, diikuti oleh 12 responden memilih setuju, 5 daripadanya memilih kurang setuju dan 1 orang responden memilih tidak setuju. Punca yang kedua disebabkan oleh pembinaan empangan hidroelektrik, di mana 18 responden memilih sangat bersetuju, 14 daripadanya memilih setuju, 6 daripadanya memilih kurang setuju, 2 daripadanya memilih tidak bersetuju. Seterusnya diikuti oleh punca yang seterusnya, cara gali petroleum ataupun punca disebabkan oleh perlombongan, di mana 20 responden memilih sangat setuju, diikuti oleh 13 responden memilih setuju, 6 daripadanya memilih kurang setuju dan 2 daripadanya memilih tidak setuju. 1 daripadanya memilih sangat tidak setuju. Punca kemerosotan air yang terakhir adalah tumpahan minyak daripada kapal ke laut. 28 responden sangat setuju, 11 daripadanya memilih setuju dan 1 orang memilih kurang setuju. Seperti yang anda lihat pada gambar rajah. Jadi ini adalah keputusan hasil kajian yang kami lakukan, punca kemerosotan air terhadap biodiversiti. Alright, punca seterusnya, punca kemerosotan tanah pula terhadap biodiversiti. Punca yang pertama adalah disebabkan oleh pembalakan haram yang meluas, di mana 32 responden sangat bersetuju, 5 daripadanya memilih setuju dan 3 daripadanya memilih kurang setuju. Punca yang kedua iaitu aktiviti perlombongan, di mana 27 daripada responden memilih sangat setuju, 8 daripadanya memilih setuju dan 5 daripadanya kurang setuju. Seterusnya yang ketiga, punca penggunaan baja kimia ketika aktiviti pertanian, di mana 30 peserta ataupun responden memilih sangat setuju, 7 daripadanya memilih setuju dan 3 daripadanya kurang setuju. Punca seterusnya ialah pembangunan yang tidak sistematik, di mana 26 peserta memilih sangat setuju, 11 orang memilih setuju dan 3 daripadanya kurang bersetuju. Punca kemerosotan tanah terhadap biodiversiti, punca yang terakhir iaitu kejadian banjir, di mana 24 responden sangat setuju, 11 memilih setuju dan 5 daripadanya kurang setuju. Seperti yang anda lihat, gambar rajah di sebelah merupakan hasil dapatan kajian punca kemerosotan tanah terhadap biodiversiti di Malaysia. Kita sambung lagi punca kemerosotan terhadap kualiti udara terhadap biodiversiti,
di mana terdapat 6 punca. Punca yang pertama adalah pembakaran hutan secara semula jadi, di mana 24 orang sangat bersetuju, 12 orang setuju dan 4 daripadanya kurang bersetuju. Punca yang kedua iaitu pembakaran hutan secara terbuka. 28 orang sangat setuju dengannya, 8 memilih setuju, 3 memilih kurang setuju dan 1 responden memilih tidak setuju. Okey, punca yang seterusnya adalah asap kenderaan bermotor, di mana 24 responden memilih sangat bersetuju, 11 orang memilih setuju, 3 orang responden kurang bersetuju, manakala 1 orang tidak bersetuju dan 1 orang lagi sangat tidak bersetuju. Punca seterusnya adalah aktiviti pembangunan, di mana 27 orang responden sangat setuju dengan itu, diikuti oleh 8 orang setuju dan 5 orang kurang setuju. Kemudian diikuti dengan punca yang seterusnya, di mana aktiviti perindustrian merupakan punca kemerosotan kualiti udara terhadap biodiversiti di Malaysia, di mana 27 responden memilih sangat bersetuju, 10 daripadanya memilih setuju, 2 daripadanya kurang bersetuju dan 1 daripadanya tidak setuju. Akhir sekali, punca kemerosotan kualiti udara terhadap biodiversiti adalah penggunaan gas CFC secara menyeluruh, di mana 27 responden sangat bersetuju dan 8 memilih setuju. Akhir sekali, 5 orang responden memilih kurang setuju. Ini adalah punca kemerosotan kualiti udara terhadap biodiversiti yang telah menyebabkan berlakunya kemerosotan terhadap biodiversiti. Seterusnya, cadangan penyelesaian, di mana hasil dapatan kajian, cadangan penyelesaian yang dipilih oleh responden iaitu yang pertama, menanam semula tumbuh-tumbuhan. Cadangan penyelesaian melalui kaedah menanam semula tumbuh-tumbuhan ini merupakan satu kaedah yang perlu diambil untuk menyelamatkan semua hidupan dalam muka bumi kita. Kepentingan tumbuh-tumbuhan terhadap semua hidupan dan alam sekitar tidak dapat dinafikan, kerana dengan adanya tumbuh-tumbuhan, ia dapat membantu dalam mengekalkan suhu bumi pada suhu yang rendah, mengelakkan berlakunya masalah pemanasan global dan banyak lagi. Menurut Dr. Azian Mokhti yang merupakan iaitu Ketua Program Perubahan Iklim, Bahagian Perhutanan dan Alam Sekitar dan Perhutanan Institut Penyelidikan Malaysia, berkata bahawa perubahan terhadap iklim merupakan isu penting kerana perubahannya berlaku sangat cepat. Oleh itu, langkah perlindungan alam sekitar seperti penanaman semula tumbuh-tumbuhan ini yang baharu ini haruslah dipertingkatkan. Melalui penanaman semula tumbuh-tumbuhan, kita dapat membendung masalah kemerosotan biodiversiti, di mana tumbuh-tumbuhan ini dapat mengelakkan dari berlakunya kejadian tanah runtuh. Hal ini kerana akar daripada tumbuh-tumbuhan ini mampu untuk mencengkam tanah supaya tidak berlaku sebarang pergerakan atau pergelongsoran tanah di permukaan semasa berlakunya hujan. Sebagai contohnya yang dapat kita lihat yang berlaku baru-baru ini di Cameron Highlands, Pahang, di mana negeri itu sekali lagi berhadapan dengan masalah tanah runtuh dan banjir lumpur yang disebabkan oleh kegiatan pertanian yang tidak terancang, pembukaan tanah tanpa kawalan serta penebangan hutan yang terlalu tanpa menanam semula tumbuh-tumbuhan. Tegasnya, aktiviti penanaman semula tumbuh-tumbuhan ini mestilah dilakukan secara berterusan agar alam sekitar kita sentiasa dijaga dan dipelihara dan berada dalam keadaan yang baik. Cadangan yang kedua iaitu dengan mengadakan kempen cintai alam sekitar.
Melalui kempen ini, kita dapat memberikan pengetahuan dan kesedaran kepada orang ramai tentang kepentingan dalam menjaga dan memelihara biodiversiti. Melalui kempen Cintai Alam Sekitar ini, kita dapat mengelakkan daripada Melalui kempen ini, kita dapat menggalakkan lebih ramai orang untuk menggunakan semula bahan-bahan yang boleh diketal semula. Misalnya, supaya dapat mengurangkan masalah pencemaran yang boleh menjejaskan keadaan biodiversiti di alam sekitar. Melalui kempen ini juga, kita dapat menggalakkan aktiviti-aktiviti seperti penanaman tumbuh-tumbuhan hijau, membersihkan kawasan yang tidak terurus. Ini sedikit sebanyak dapat memberikan kesedaran kepada orang ramai. Di samping itu juga, sambutan Hari Alam Sekitar iaitu pada 5 Jun yang disambut setiap tahun juga merupakan sebahagian daripada kempen kepada orang ramai untuk nak mempertingkatkan lagi kesedaran dan pelibatan orang ramai untuk melestarikan alam sekitar dari kemusnahan akibat daripada tindakan segelintir manusia yang tidak bertanggungjawab dan bermoral. Oleh hal demikian, aktiviti kempen ini perlulah melibatkan kerjasama oleh semua pihak untuk nak menjayakan aktiviti ataupun cadangan penyelesaian ini. Seterusnya, cadangan penyelesaian yang ketiga di mana penggunaan baja organik dalam aktiviti pertanian amatlah digalakkan. Hal ini kerana seperti yang kita sedia tahu, penggunaan baja kimia adalah bahaya. Ini kerana kandungan bahan yang terkandung di dalam baja kimia mengandungi bahan-bahan yang boleh memberikan kesan yang buruk terhadap biodiversiti. Penggunaan baja kimia yang berlebihan akan memberikan kesan terhadap kesuburan tanah dan mengakibatkan kehidupan tidak dapat hidup. Di samping menjejaskan kehidupan akuatik jika kawasan pertanian yang dilakukan berhampiran dengan kawasan sumber air. Namun begitu, penggunaan baja kimia yang secara berterusan boleh mengakibatkan nilai ataupun kualiti pH tanah itu meningkat yang boleh menjejaskan hasil tanaman. Oleh itu, cadangan penyelesaian untuk nak mengelakkan berlakunya pencemaran dan kemerosotan terhadap biodiversiti adalah dengan menggalakkan lagi penggunaan baja organik. Seperti yang kita sedia tahu, baja organik merupakan baja asli yang dihasilkan daripada bahan organik, sama ada secara keseluruhannya atau sebahagian daripada unsur baja tersebut, yang terdiri daripada najis binatang, tumbuh-tumbuhan yang sudah reput, sisa makanan dan bahan organik yang lain. Dengan penggunaan baja organik, kita dapat meningkatkan kebolehan tanah untuk menampung air dan nutrien kepada tanah dengan lebih cekap. Melalui penggunaan baja organik dalam pertanian, ianya dapat menghindar daripada berlakunya sebarang pencemaran dan kerosakan terhadap tanah, air dan udara. Penyelesaian cadangan yang keempat iaitu pengurusan sisa yang sistematik. Masalah terhadap pengurusan sisa peperja yang tidak teratur memberikan kesan kemusnahan kepada alam sekitar seperti yang berlaku seperti banjir kilat, pencemaran air, pencemaran udara, tanah runtuh dan lain-lain lagi. Pengurusan sisa yang tidak sistematik akan memberikan kesan pencemaran terhadap tanah dan secara tidak langsung memberikan kesan terhadap ekosistem. Ekosistem adalah jumlah komponen hidup yang hidup secara biotik maupun abiotik dan komuniti semula jadi. Melalui kaedah pengurusan sisa yang sistematik seperti pengasingan bahan plastik, kertas dan juga tayar, sudah pasti dapat mengurangkan pelepasan gas-gas berbahaya semasa melakukan pembakaran sisa peperja ini ke udara. Seperti yang kita sedia tahu, peraturan pengasingan sisa peperja juga telah dikuatkuasakan sejak tahun 2015 lagi. Ianya di mana bertujuan untuk nak memberikan kesedaran kepada masyarakat akan pentingnya pengurusan sisa dengan baik bagi mengurangkan kapasiti pengasingan sisa di tapak pelupusan. Keadaan ini dapat memberikan kesedaran kepada masyarakat yang kurang peka terhadap pengasingan sisa serta mahu memastikan masyarakat dapat melaksanakan amalan kita semula di samping menjadikan ianya sebagai sebuah satu budaya yang dipraktikkan dalam
masyarakat. Seterusnya, mewartakan hutan simpan merupakan cadangan penyelesaian bagi membendung masalah kemerosotan biodiversiti di Malaysia. Ini di mana hutan simpan juga akan menjadi sebuah hutan yang dapat menyelamatkan hidupan flora dan fauna daripada sebarang penerokaan dan pembalakan haram yang dilakukan secara meluas. Hutan merupakan satu-satunya habitat bagi hidupan flora dan fauna daripada kepupusan. Melalui dengan wujudnya hutan simpan, ia dapat membantu untuk memberikan kestabilan terhadap peratus oksigen di permukaan bumi. Hal ini kerana hanya hutan sahaja yang boleh menjalankan proses fotosintesis, di mana proses fotosintesis ini amat penting dalam kehidupan masyarakat dalam memastikan purata suhu di negara kita akan meningkat jika tiada. Untuk nak memastikan purata suhu kita tidak meningkat kerana kesan rumah hijau ini boleh mendatangkan impak yang negatif kepada hidupan. Sekiranya hutan ini ditebang, bilangan tumbuh-tumbuhan akan berkurangan dan menyebabkan peratus oksigen ataupun peratus karbon dioksida ini akan bertambah. Oleh itu, cadangan dengan mengadakan hutan simpan ini adalah satu cadangan yang baik dan boleh bagi memelihara dan memulihara keadaan biodiversiti dan merupakan satu matlamat utama dalam setiap tindakan bagi menjaga biodiversiti daripada sebarang kemusnahan. Cadangan penyelesaian terakhir iaitu dengan melakukan penebangan pokok terpilih. Penebangan pokok yang terpilih juga merupakan antara satu cadangan penyelesaian yang mampu untuk memelihara kualiti udara, keadaan permukaan tanah ataupun populasi haiwan liar yang banyak dan banyak lagi. Keadaan ini dapat mengekalkan kelestarian alam sekiranya kita melakukan penebangan pokok secara terpilih dan tidak menebangnya dengan sesuka hati. Kerosakan yang dilakukan melalui penebangan hutan secara tidak terkawal ini terutamanya di kawasan hutan dan kawasan tadahan air boleh memberikan kesan terhadap biodiversiti. Menurut Roslan Hani iaitu Pengarah Jabatan Perhutanan Negeri Terengganu berkata, antara kaedah yang diamalkan adalah dengan melalui sistem penebangan pokok kerana dengan meninggalkan lebih 32 pokok yang bersaiz sederhana dan mengambil hanya 10 ataupun 12 pokok yang sudah matang di setiap satu kawasan hutan. Hal ini menunjukkan bahawa Jabatan Perhutanan ini juga membuat garis panduan dan prosedur operasi untuk dipatuhi bagi memenuhi signifikasi sistem penebangan secara terpilih melalui kaedah penebangan pokok secara terpilih. Kita dapat menyelamatkan kemusnahan yang terjadi terhadap biodiversiti. Jadi ini merupakan antara cadangan-cadangan penyelesaian. Sekian, terima kasih daripada saya.